Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bertemu lagi pada minggu ini. Tinggal beberapa hari lagi kita nak menuju ke Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Dan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk malam ini kita meneruskan tadabbur dengan soalan yang mana insya-Allah kita akan menghabiskan bahagian yang kedua pada halaman yang ke-17. Jadi kita akan membaca bersama-sama daripada ayat 110 sampailah ayat yang ke-112. Kerana malam ni kita akan berikan fokus 3 ayat ini, insya-Allah. Dan tuan-puan, ayah dan bonda, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jom kita jemput sahabat-sahabat kita yang lain, sama ada yang bersama-sama di Facebook sekarang ini, ataupun yang di Zoom, ataupun yang di Zoom sendiri. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya mereka dahulu berada dalam keadaan dhalalin mubin, kesesatan yang nyata, dan atas dasar itulah kita berusaha untuk memahami Al-Quran ini supaya kita juga dapat keluar daripada dhalalim mubin, kesesatan yang nyata ini, dan kita berpandukan kepada panduan yang nyata, wal kitabil mubin. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jom kita baca bersama-sama halaman 110 sampai ayat 110 sampai ayat 112. Halaman yang ke-17 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Inna Allah bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jadi inilah beberapa ayat yang kita akan telusuri sebentar lagi, insya-Allah. Dan pada pertemuan yang lepas kita sudah pun menyentuh tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita
sudah menyentuh tentang bagaimanakah sikap Bani Israel, apatah lagi sikap mereka terhadap rasul-rasul yang terdahulu, sehinggalah disebutkan pada ayat yang ke-109 pada pertemuan yang lepas itu tentang macam mana sikap orang Bani Israel ini ataupun sikap musyrikin ini. Mereka suka kalau kamu, iaitu yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keluar daripada keimanan kamu. Jadi pada malam ini kita boleh sahaja bercakap tentang membalas kembali apa yang sudah mereka lakukan itu, iaitu dengan kebencian mereka, dengan cintanya mereka agar kita ini keluar dari umat yang ada iman itu keluar daripada iman mereka. Tapi kita diajar salah satu daripada penutup yang kita lihat pada pertemuan yang lepas adalah fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Ada pelbagai sisi yang terkait dengan perbincangan ayat ini, dan salah satunya adalah terkait dengan sebagai orang yang ada iman, kamu boleh sahaja nak membalas perbuatan mereka, tetapi kita sebagai orang yang beriman diajarkan dalam keadaan sedemikian pun masih lagi boleh memberikan kemaafan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan macam manakah itu boleh dilakukan, maka insya-Allah nanti kita akan menelusuri pula pada ayat yang ke-110 insya-Allah. So, kita seperti mana biasa di awal ini, saya khawatir juga sedang bercakap seorang-seorang. Adakah semua bersama-sama pada malam ini? Kalau ada bersama-sama boleh tak tuliskan, khususnya yang saya nampak pada malam ini di Zoom lah. Boleh tak tuliskan ada di manakah sekarang ini? Jom, mari kita tulis ada di manakah pada malam ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Puan Zakiyah dari Singapura. Masya Allah, jauh di sana. Puan Razia dari Kelang. Puan Nasiriah kita, Masya Allah. Terima kasih daripada Perlis. Pasar Piah dari Johor. Masya Allah, tabarakallah. Puan Habishah kita daripada Sentul. Malam ni di Sentul, Kuala Lumpur. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimanakah yang lain? Yang lain dari mana? Terima kasih kepada yang respon, dan mungkin yang lain juga sedang type. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi jom kita lanjutkan perbincangan kita pada malam ini daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-110. Tadabbur dengan soalan. Jadi bila cakap tentang tadabbur dengan soalan, sudah pastilah di sini kita banyaklah persoalan-persoalannya, kan, kerana namanya pun tadabbur dengan soalan. So Allahumma salli ala Muhammad, pada ayat yang ke-110 dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Shadaqallahul azim. Wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan kebaikan apa sahaja yang kamu usahakan bagi dirimu, min khairin tajiduhu indallah, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah.
Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu 'indallah. Tentu kamu akan mendapat pahala di sisi Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna basir, Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ini adalah secara umum kita dah membaca ayat Al-Quran dan juga kita sudah membaca terjemahan. Jadi jom kita kongsikan terlebih dahulu. Apakah kefahaman daripada ayat ini? Waalaikumsalam, Zakiah. Jom siapa yang nak berkongsi kefahaman, boleh nak bercakap pun boleh, nak tulis di ruangan chat pun boleh. InsyaAllah kita baca. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, silakan. Apa yang dapat difahami? Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa sahaja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ya Allah, ada yang nak berkongsi kefahaman? InsyaAllah. Boleh buka mic jika nak berkongsi. Ya, boleh buka mic siapa yang nak berkongsi, ataupun kalau type di ruangan komen pun insya-Allah saya baca. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lihat yang pertama. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Kalau dalam terjemahan, dirikanlah salat. Aqimu. Sebab itu kita dihimpit oleh aqimus salah dan juga atuz zakah. Dua perkara ini. Jadi aqimu dalam terjemahan kita sebut sebagai dirikan. Tapi dalam bahasa Arab itu sendiri kita sudah ketahui qawama itu dengan maksud berterusan. Itu maksud aqimu, konsisten, sempurna. Maka ketika mana kita membaca ayat ini wa aqimus salah, maka kita tidak hanya memahaminya dengan makna dirikanlah solat, tapi dirikanlah solat itu di sebalik perkataan dirikanlah solat, maka lakukanlah solat kamu itu dengan sesempurna mungkin. Kerana pada perbincangan ayat yang lepas itu kita bercakap tentang mereka suka sekiranya kamu keluar daripada iman kamu, dan kita boleh saja nak membalas apa yang mereka lakukan itu dengan kita pun dengan ejekan, dengan hal yang sama, tetapi kita tidak diajarkan untuk begitu. Antara lainnya kita diajarkan untuk memaafkan. Dan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan macam manakah untuk membina sikap itu? Iaitulah perlu ada latihan ini. Namanya apa? Aqimus salah. Iaitu dirikanlah sembahyang. Dalam arti kata, lakukanlah dengan sempurna dan lakukanlah ia secara konsisten dan juga berterusan. Aqimus salah. Maka siapa sahaja yang mengerjakan ataupun mendirikan solat, dalam fikirannya sudah tahu bahawa apa yang dia laksanakan itu perlulah dilaksanakan dengan sesempurna mungkin, insya-Allah. Wa atuz zakah, dan dalam terjemahan biasa kita sebut tentang tunaikanlah zakat. Ata itu dengan makna lainnya bercakap tentang hantarkan zakat. Iaitu zakat itu bukan sekadar memberikan, bukan sekadar diberikan. Kalau beri, saya boleh berikan kepada si A, saya beri kepada B, saya beri kepada C. Tetapi kalau kita memahaminya dengan makna hantar, menghantar, maknanya kalau orang itu tidak ada di tepi kita, maka kitalah yang kena keluar mencari dia sampai kita berjumpa dengan dia. Dan itu dengan makna hantar. Sebab itu ada harta
ataupun bahagian yang kita pegang itu ada hak milik orang lain dan ada hak milik yang sepatutnya kita kongsikan kepada orang lain itu, maka jangan sampai kita sekadar yang penting aku dah bayar dah. Tak, kita bukan mentalitinya itu, kerana kita nak ambil ruh daripada zakat itu. Dan apakah ruh daripada zakat itu? Iaitu menyucikan harta dan antara lainnya adalah untuk membantu orang yang memerlukan. Maka atas ruh ataupun semangat itu maka perlu dicari siapakah yang memerlukan itu. Maka kalimahnya adalah atuz zakat. Wa ma tuqaddimu. So ini dua perkara dua perkara untuk dilatih ke dalam setiap jiwa. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Dan Allah sebut tentang mesej yang kedua yang kita boleh dapat di sini adalah kebaikan apa sahaja yang kita usahakan sebenarnya pasti akan mendapat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mesej yang kedua. Kebaikan. Sebab tu usahakanlah kebaikan kerana yang memberikan pahalanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ta'maluna basir. Dan di sini ditutup dengan betapa Allah menyebutkan tentang dia melihat apa yang kamu kerjakan. Innallaha bima ta'malun. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kamu kerjakan. Basir. Allah itu maha melihat. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi secara umumnya kita dapat fahami pada ayat 110 ini dengan 3 mesej tersebut. Dan basir Allah, saya masih ingat antara yang pernah didengari oleh saya terkait dengan basir Allah itu maha melihat. Of course kita tidak bercakap tentang melihat seperti hamba dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi poin yang disebutkan dalam basir itu, kalau kita bercakap tentang melihat dengan cara kita sahaja, mungkin kita nampak oh melihat begitu. Tetapi kalau kita bercakap tentang kita duduklah satu bilik dan dalam bilik itu ada CCTV, dekat sebelah kanan pun ada dan sebelah kiri pun ada, atas pun ada, bawah pun ada. Di setiap penjuru itu ada CCTV. Maka itulah keadaannya diperhatikan. Kalau kata tentang yalah, ada CCTV kan di segenap penjuru. Jadi bercakap tentang basir itu lebih jauh lah yang tak boleh dibayangkan. Tapi nak memberikan gambaran supaya kita tahu bahawa basir itu bukanlah hanya sekadar lihat macam kita ini, tapi itu daripada segenap aspek, daripada segenap penjuru yang dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu memberi kesan yang cukup besar bila kita membaca tentang basir. Baik. Jadi kita dah faham secara umumlah ayat 110 ini. Jadi kita pergi kepada persoalannya insya-Allah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Soalan yang pertama, kebaikan yang dilakukan manfaatnya bagi diri kamu. Kan kita solat, Allah tak perlukan pun solat kita, tetapi kitalah yang perlu solat kerana solat itu kebaikannya itu kembali kepada kita sebagai hamba. Kita menghantarkan zakat, maka zakat yang kita laksanakan itu kebaikannya itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Bahkan yang melakukan itulah yang dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita buat, kita bukan hanya dapat sekadar batas apa yang kita lakukan, tetapi Allah gandakan. Allah banyakkan lagi daripada kebaikan yang kita lakukan itu. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kebaikan yang dilakukan, manfaatnya itu bagi diri kamu? Jelaskan. Maka dalam Ibnu Katsir kita lihat Allah memerintahkan mereka untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka yang pahalanya adalah untuk mereka pada hari kiamat. Allah suruh buat benda-benda macam tu, Allah suruh buat kebaikan itu, manfaatnya untuk kamu juga. Kerana itulah yang akan membantu kamu pada hari kiamat.
pahala itu membantu kita lah. Dan kerana itulah currency kita di sana nanti. Currency di sana adalah tentang pahala dan juga dosa. Dan kat dunia ni bolehlah kita kata tentang duit, kita bercakap tentang emas, kita bercakap tentang tanah, minyak dan sebagainya. Tetapi currency dekat sini itu bahasanya, dan currency dekat sana, minyak banyak mana pun kita ada dah tak ada guna dah. Duit banyak mana pun kita ada dah tak ada guna dah. Sekiranya itu tidak kita transfer kan, currency itu segera kepada bentuknya adalah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kebaikan yang dikerjakan, kita ada 1 juta dalam akaun misalnya, 1 juta itu dia adalah duit, tetapi kalau 1 juta itu kita cepat-cepat transferkan currency-nya itu kepada pahala, maka itulah yang sebenarnya bermanfaat untuk kita. Misalnya mendirikan solat dan juga menunaikan zakat, seperti yang kita baca ayatnya tadi, sehingga Allah memberikan kepada mereka kemenangan dalam kehidupan di dunia ini dan ketika hari kebangkitan kelak. Maka sampai bila-bila pun bila kita melakukan kebaikan, yang pertama jangan kita sibuk nak memikirkan orang lain. Kan? Maksudnya apa? Aku dah buat baik dah dekat dia. Contohnya, aku dah tolong dia dah. Ini susah, aku yang tolong dia. Kita rasa kitalah yang yang memberikan kebaikan kepada orang. Tak, at the first stage kita dulu kena rasakan bahawa memang sayalah yang perlu melakukan kebaikan ini kerana ia akan kembali kebaikannya kepada saya. Kerana saya nak terus melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, tapi kebaikan-kebaikan yang banyak itu kalau tidak dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah pasti saya tak mampu buat dah. Jadi saya nak, ya Allah, tolong saya, ya Allah, untuk saya lakukan lagi kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Maka itu dengan penuh kesedaran dilakukan, insya-Allah. Dan itu menjadikan peringatan kepada kita bahawa ingat, kita mungkin bercakap tentang nak sihat dari sudut fizikal, kita pun pergi bersenam, kan. Kalau kita bercakap tentang kita nak sihat daripada sudut keuangan, maka kita pun keluar bekerja, kita berusaha bertebaranlah di atas muka bumi Allah ini untuk mencari rezeki kamu. Dan jangan sampai kita sibuk dalam hal fizikal itu, kita tertinggal senaman spiritual kita, iaitulah kita melakukan amal soleh, kita melakukan kebaikan seperti mana solat dan juga zakat. Itu tujuannya agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Kalau senaman-senaman lain tu kita boleh buat, kalau pekerjaan lain tu kita boleh buat, maka yang ini direct terkait dengan solat dan juga zakat, itu disebutkan langsung dalam ayat ini, maka usahakanlah untuk dikerjakan sebaik mungkin, insya-Allah. Kalau orang yang banyak bersenam, pergi gym, badannya fit, dan harapnya kita juga banyak bersenam dengan solat, bersenam dengan sedekah, maka kita juga menjadi orang yang spiritualnya fit, insya-Allah. Dan kalau jasmaninya fit, spiritualnya fit, inilah yang kita harapkan menjadi orang-orang hebat pada zaman ini untuk membawa manusia keluar daripada kegelapan menuju kepada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang pertama. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, apakah hikmah memahami hujung ayat ini? Iaitu innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Innallaha bima ta'maluna basir. Apa hikmahnya dalam kita memahami hujung ayat innallaha bima ta'maluna basir itu? Maka sekali lagi dalam Ibnu Katsir menyebutkan tentang bahawa Allah memberitahu kepada umat manusia bahawa Allah dialah yang Maha mengetahui seluruh amal yang mereka kerjakan. Allah tahu semua amal yang mereka kerjakan. Maka Allah bagi tahu innallaha bima ta'maluna basir. Maka kita baca ayat ni, kenapa Allah nak bagi tahu innallaha bima ta'maluna basir sedangkan saya solat dan sedangkan saya zakat? Kita kalau
kita dah buat baik, tiba-tiba bos beritahu kat kita, saya tahu apa yang awak buat. Dia macam, ish, aku rasa aku dah buat baik dah. Kan? Ataupun kalau mak kita dah buat baik dah. Tiba-tiba mak kata, ingat, mak tahu apa yang kamu kerjakan. Dia macam, bukankah aku sudah buat baik? Dan maka ini juga memberi kesan kepada kita. Dan betapa dalam hal kebaikan pun bila tiba-tiba membaca innallaha bima ta'maluna basir, apa sebenarnya kesan kepada diri kita? Ini supaya tujuannya adalah apabila kita mengetahui bahawa kita sedang diperhatikan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang akan menjadikan kita lebih bersungguh-sungguh untuk membuat ataupun melakukan ketaatan, dan semuanya itu akan menjadi simpanan untuk kita sampailah Allah memberikan balasan kepada kita. Begitu ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka buat sungguh-sungguh lah. Buat sungguh-sungguh. Sebab itu kita kena selalu ingatkan diri kita bahawa apa yang kita lakukan ini semuanya sedang diperhatikan. Kita kalau ada orang kata, awak hati-hati kan, tolong jaga-jaga sikit kerana sekarang ini ada banyak mata-mata yang sedang memerhatikan awak. Maka langkah kita itu dia akan lebih cermat. Dan kalau sebagai seorang pekerja, dia tahu semakin bagus pekerjaannya, semakin dia disayangi oleh majikannya dan ada kaitan dengan reward-reward yang boleh diterimanya. Kan begitu kan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap. Kalau kita mengetahui tentang hakikat kita ni rasa diperhatikan, bahkan sekarang ni pun. Dan kita dalam majlis ilmu dan dalam masa yang sama kita merasa sedang diperhatikan. Tak apalah Ustaz Hafiz, bukannya ada dekat tepi kita pun. Kan boleh je sambil-sambil kita dengar-dengar, baring-baring, relax-relax kan. Boleh je, tak ada masalah, saya tak kira salah pun kan. Tetapi bagi orang yang dia sedang dalam majlis ilmu, apatah lagi dalam majlis ilmu itu adalah terkait dengan ilmu Al-Quran, dan dia tahu pula bahawa Allah sedang memerhatikan dan dia merasakan sedang diperhatikan. Kan. Dan rasa dia tu dah berbeza. Sekejap. Ini tak betul ni, Dia sendiri yang akan berdialog dengan diri dia. Dan memang itu antara kemahiran sebagai seorang yang beriman, kena banyak juga berdialog dengan diri kita kan. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ini memahami tentang innallaha bima ta'maluna basir, kendati pun dalam keadaan kita sedang melakukan kebaikan, maka kalau kita sedang melakukan keburukan, apatah lagi jauhkanlah diri kita sungguh-sungguh daripada kemaksiatan. Tetapi kalau kita sedang melakukan kebaikan, maka rasa diperhatikan itu, innallaha bima ta'maluna basir, mengetahui bahawa kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti mana seorang pekerja yang diperhatikan oleh majikannya, dia melakukan kerja itu sungguh-sungguh, maka kita juga harapnya boleh melakukan kerja dengan sungguh-sungguh. Semakin itu berlaku dalam hidup kita, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi selesai pada ayat yang ke-110. Kita nak masuk pada ayat 111. Baik, setakat ayat 110, setakat ini masih okey. Maksudnya boleh difahami. Sekiranya masih okey dan masih boleh difahami, tolong tuliskan dekat ruangan chat nombor 3. 3. Alhamdulillah, Puan Nabi Syah kita 3. Masya-Allah. Alhamdulillah. Bagaimana yang lain? Puan Zakiyah kita juga 3. Alhamdulillah. Razia,
InsyaAllah. Terima kasih 3. Haji Zul 3 juga. InsyaAllah. Tabarakallah. Bagaimana yang lain? Yang lain saya khawatir juga bila tidak ada nombor yang keluar bagi yang lain. Mungkin kalau rasa tak berapa nak clear, boleh tuliskan satu. Ya Allah. Alhamdulillah. Madrasah Spi'ah juga 3. Buat Siti Maryam juga 3. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita nak lanjutkan ayat yang ke-111. Boleh insyaAllah. Ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Sadaqallahul azim. Wa qalu, dan mereka berkata. Siapa mereka itu? Yahudi dan juga Nasrani. Kembali kepada perbicaraan tentang Yahudi dan juga Nasrani. Pada ayat yang lepas pun kita sedang membicarakan tentang mereka ini. Dan apa kata mereka? La yadkhulal jannah, sekali-kali. Lan, takkanlah kamu boleh masuk syurga. La yadkhulal jannah, kamu takkan dapat masuk syurga punyalah. Kecuali illa man kana hudan au nasara. Mereka kata, kecuali kalau kamu ni agama kamu adalah Yahudi ataupun Nasrani. Kalau tak Yahudi, Nasrani. Kan? Walhal mereka pun sama-sama ketika mana mengungkapkan perkataan ini dalam tafsir menyebutkan mereka pun sama-sama mengkeji sesama mereka bahawa tak sebenarnya Yahudi je. Tak sebenarnya Nasrani je. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Dan bagaimanakah jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana mereka mengatakan tentang ini? Apa jawapan Allah? Tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Kan angan-angan je. Pelamin anganku musnah. Itu tajuk lagu tu. Angan-angan kan. Yang berangan je ni kan. Tilka amaniyuhum. Apa benda kamu boleh cakap perkataan macam tu? Tilka amaniyuhum. Allahumma salli ala Muhammad. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Kul, katakanlah. Siapakah yang perlu berkata ni? Cuba teka. Siapa yang perlu berkata ni? Siapa yang berkata ni? Masya Allah, tabarakallah. Nabi kata Rasul. Allahumma salli ala Muhammad. Bagaimana yang lain? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakanlah. Hatu burhanakum, tunjukkanlah bukti kebenaran kamu, in kuntum sadiqin, jika kamu adalah orang yang benar. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan ini seakan-akan memberikan tamparan kepada mereka yang mengatakan la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Adalah tilka amaniyuhum, itu angan-angan kamu sahaja. Dan kalau kamu tu betul kamu kata kamu boleh masuk syurga dan kamulah yang selayaknya untuk ke syurga, maka hatu burhanakum in kuntum sadiqin, datangkanlah burhan, bukti kebenaran itu. Dan sudah pastilah bukti kebenaran ini adanya di dalam kitab. Dan in kuntum sadiqin, kalau kamu kata kamu ni orang yang benar. Okey, ini secara umum
kefahaman pada ayat yang ke-111. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jom kita lanjutkan dengan kefahaman secara umum tadi, maka kita nak lihat apakah antara persoalan-persoalan yang dapat kita berikan perhatian bersama-sama, insya-Allah. Yang pertama, meminta pembuktian itu terkadang dengan tujuan untuk menunjukkan kelemahan seseorang. Macam mana tu? Bagi bukti, bagi bukti. Orang cakap banyak kan, banyak sangat cakap. Buktinya apa? Kan bila dia buktinya apa? Kan. Maka tidak semua pembuktian itu Allahumma salli, minta maaf. Maka antara kaedah kita apabila meminta pembuktian bagi orang yang degil dah ni, bagi orang yang dia pandai-pandai, maka kalau orang yang pandai-pandai ni maksudnya dia tak ada bukti pun, maka cara nak mematahkan hujah dia bagi bukti. Kan. Sebab itu kadang-kadang bukti ini bukanlah dengan tujuan untuk mencari kebenaran ataupun untuk membezakan antara benar atau batil, tapi ada juga dalam keadaan nak menunjukkan bahawa lemahnya apa yang kamu dah sampaikan itu, lemahnya hujah kamu itu. Maka ini disebutkan dalam Al-Misbah, ketika mana seseorang berkata kepada lawannya, cuba kemukakan bukti anda. Dan maka ucapan ini mengesankan bahawa bukti atau alasan yang diminta itu tidak ada atau sangat lemah. Kerana bila cakap tentang lawan, ada cakap tentang la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara, takkan masuk syurga kecualilah kamu ni Yahudi ataupun Nasrani. Dan maka Allahumma salli ala Muhammad. Sebab Allah kata tilka amaniyuhum. Dan sebenarnya apa yang kamu kata itu hanyalah angan-angan kamu. Maka Nabi SAW boleh mendatangkan bukti itu dalam bentuk Al-Quran. Dan kalau Nabi boleh mendatangkan bukti dengan bentuk Al-Quran kerana wahyu itu memang diturunkan kepada Rasulullah SAW, maka kalau kamu katakan kamu adalah orang yang benar, kan? Kamu tidak mahu menurut kepada Al-Quran yang kami turunkan kepada baginda Rasulullah SAW, dan sekarang datangkanlah bukti lain. Kalau kamu mengaku yang kamu adalah benar, maka itu kesannya bila satu pembuktian itu diminta, dan itu menunjukkan bahawa orang yang diminta bukti itu dia tak ada pun bukti, ataupun kalau dia pun ada bukti itu sangat lemah, sehingga pada akhirnya alasan yang diberikan itu tidak dapat diterima. Allahumma salli ala Muhammad. Dan demikianlah permintaan untuk menunjukkan bukti kebenaran itu adalah permintaan yang bermakna apa? Seperti mana qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Nabi kami pastinya dia boleh membawakan bukti itu dalam bentuk kalam kami, kalamullah, iaitu kitabullah. Tetapi bagi kamu, apakah bukti kamu? Bahawa sebenarnya kamu memang tak memiliki bukti kebenaran sedikit pun tersangkut dengan apa yang kamu ucapkan itu, iaitu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Karim. Sebab itu juga menjadi peringatan kepada kita. Peringatan kepada kita bila kita beramal, bila kita melakukan sesuatu, apatah lagi kadang-kadang benda itu dah menjadi darah daging kepada kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu sehingga sudah menjadi darah daging, tapi kita tidak sedar bahawa itu dilakukan tanpa ilmu. Kerana nak mengetahui bahawa ia adalah dengan ilmu ataupun tanpa ilmu, walaupun ia bukanlah satu kewajipan, tapi paling tidak kita cuba tanyakan pada diri kita, apa pembuktiannya? Dan bila saya lakukan ini, ia benar di sisi Allah dan juga Rasul. Paling tidak kita tanyakan kepada orang-orang yang arif, kalaupun kita tidak boleh mencari sendiri dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan tanyalah pada orang yang mengetahui tentang Al-Quran dan juga As-Sunnah, ijma' dan juga qiyas itu.
tentang kebenaran. Dan itu menjadikan tamparan hebat kepada kita untuk ingat, ingat, dan duduklah kita itu di atas jalan kebenaran, di atas hujah kebenaran. Dan agar kalau di dunia kita diminta pembuktian. Kalau siapa yang mengatakan contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kadang-kadang saya tanya Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita salat, berapa kali kita baca zikir subhanallah wa bihamd subhanallahil azim misalnya ketika mana rukuk. Biasa kalau kita jawab, jawapannya adalah 3. Okay, baik. Jika 3 itu bagus. Ada tak jawapan lain? Ada tak selain daripada 3? Kita bila kita rukuk, kita baca subhana rabbiyal azim. Tuan baca berapa kali? Tuliskan dekat ruangan komen. Berapa kali kita baca subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Tak ada yang jawab dah. Ustaz ni nak trik ke apa? Bukan nak trik, tak. Dah tanya betul ni. Puan Zulkifli kata 3 kali. Puan Zakitah kata 5 kali. Puan Raziah kata 3 kali. Haji Zul 3, 5, 3. Puan Safi'ah, bunda kita pun kata 3 juga. Ada lagi tak yang lain? Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sebab itu berusahalah untuk kita ini hidup di atas hujah kebenaran. Hujah kebenaran. Betul lah 3 kali tak ada masalah pun. Memang kita biasanya kita membaca dengan 3 kali. Tapi ingat, setiap yang kita lakukan nanti kita diminta dengan pembuktian. Kita baca dengan 3 kali. Bagus 3 kali. Alhamdulillah. Tapi saya suka sarankan, cubalah cari lagi panduan-panduan yang lain yang merujuk kepada bacaan 3 kali itu, dan kemudian apakah memadai dengan 3 kali ataupun ada lagi bacaan yang lebih sempurna. Berapa kalikah yang membawa kepada lebih sempurna. Saya tak nak bahaskan pada malam ini kerana itu biasanya saya akan bahaskan dalam program kita iaitu High Impact Solat. Itu saya memang ada menulis tentang buku interaksi dan juga penghayatan solat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi poin besarnya adalah bahawa kita ini hidup berusahalah untuk hidup di atas hujah kebenaran. Kerana kita khawatir bila bercakap tentang apa yang kita sebutkan, apa yang kita cakapkan ini, nanti bila diminta pembuktian, saya tak ada bukti pun. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Paling tidak kita tahu, oh ini ada dalam Quran, ada sunnah, tapi saya tak hafal lah, tapi saya tahulah ini pernah disebutkan. Saya tahu, paling tidak begitu. Paling tahu tidak begitu. Saya pernah belajar lah ni, paling tidak begitu. Kena ada sikap kita begitu kan, insya-Allah. Supaya apa? Kita tidak menyesal kerana membiarkan diri kita ini berada dalam dhalalin mubin, kesesatan yang nyata. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Maka itu yang pertama pada ayat 111. Dan memang ada satu je pada ayat 111. Itu je persoalan dia. Okey, baik. Ya Karim, jom kita masuk pada ayat 112. Puan Zakiah terkeluar sekejap tadi ya. Baik. Ayat 112. Saya nampak nama-nama semua kat sini ya. Insya-Allah. Ada, saya nampak insya-Allah. Kalau ada yang boleh buka video, buka je lah. Tak ada masalah pun kalau nak buka.
Sekurang-kurangnya saya tidaklah rasa yang saya ni sebenarnya seorang-seorang tengah bercakap kan. Saya nampak ada rupanya Puan Nasriah kita. Ada rupanya Puan Salmah kita kan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Karim, alhamdulillah summa alhamdulillah. Puan Safinah kita memang kena ada lah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Kita ada satu ayat saja lagi, alhamdulillah, untuk kita berikan perhatian, iaitu pada ayat 112 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, man aslama wajhahu lillah, kerana mereka kata waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan di sini sekali lagi menjelaskan tentang bala, bahkan tidak. Man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, wa huwa muhsin, sedang dia berbuat kebajikan, muhsin. Saya dalam perbincangan tentang perkataan muhsin, iaitu orang-orang yang muhsinin, kita selalu sebut ihsan. Ada belas ihsan. Maka perkataan ihsan ataupun muhsinin, kalau sebut tentang muhsin, berbuat kebajikan, ini dengan makna yang lebih tinggi, iaitu orang yang muhsin adalah orang yang melakukan kewajipannya. Allahumma salli ala Muhammad, itu melebihi daripada tanggungjawabnya. Itu orang yang muhsin. Ya. Jika kalau kita nak menjadi seorang yang muhsin, bukan hanya sekadar melakukan kebajikan, bukan hanya sekadar melakukan tanggungjawab, tetapi orang yang muhsin itu adalah orang yang melakukan tanggungjawab itu melebihi daripada tanggungjawab yang sepatutnya dilakukan. Itu orang yang muhsin. Dan bukan hanya itu sahaja, orang yang muhsin itu juga adalah orang yang dia meminta ataupun dia dalam hak dia itu dia tidak meminta melebihi daripada bukan melebihi batas. Dia tidak meminta sesuatu pun hak dia. Macam mana istilahnya saya nak sebut dalam bahasa yang mudah ya. Kalau dia melakukan sesuatu kebaikan itu melebihi daripada tanggungjawab dia, kalau dia meminta hak dia itu kurang daripada sepatutnya apa yang dia dapat, itu muhsin. Dia minta sesuatu itu kurang daripada apa yang sepatutnya dia dapat. Kalau katakan dia sepatutnya dapat 10, tetapi orang yang muhsin dia tidak meminta 10 itu, kan? Itu orang yang muhsin. Ya Karim. Sebab itu peringkat ihsan ataupun muhsin adalah satu peringkat yang tinggi. Dalam kelompok-kelompok itu ada muttaqin, ada muhsinin. Dan ini muhsinin, martabat yang lebih tinggi. Sedang ia berbuat kebajikan wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya pahala dari sisi Tuhannya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada khauf. Takut. Takut ini biasanya menghadapi sesuatu yang di hadapan, sesuatu yang kita tak tahu. Itu disebut dengan khauf. Walahum yahzanun, dan bimbang, hati mereka itu tidak pula bimbang, bersedih hati, dan ini biasanya terkait dengan hal-hal yang sudah berlalu dan tidak
terus dibimbangi ataupun terus bersedih hati dengan hal-hal yang telah berlalu. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ini kalau kita kembali kepada perbincangan yang lepas itu, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Dan mereka yang melakukan kebajikan itu kemudian ada yang mendakwa bahawa mereka lah yang masuk ke syurga itu, maka diminta untuk didatangkan bukti. Dan sebenarnya maka itu dijawab dengan siapa yang menyerah diri, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, maka falahu ajruhu 'inda rabbih. Maka mereka inilah yang akan mendapat ganjarannya di sisi Allah. Dan itu tidak menjadikan kita bimbang apabila melakukan kebaikan kerana Allah. Yang kita bimbang adalah kita tidak melakukan kebaikan. Itu yang kita bimbangkan. Ada orang bimbang, nanti kalau saya buat ini kena ban. Nanti kalau saya buat ini saya dipulaukan. Nanti kalau saya buat ini saya disisihkan. Nanti kalau saya buat ini sekian, saya buat ini sekian, saya buat ini sekian. Kebimbangannya itu pelbagai. Maka yang lebih perlu kita bimbangkan adalah apabila kita tidak melakukan kebaikan. Itu yang kita lebih bimbangkan. Allahumma salli ala Muhammad. Mari kita kenang sedikit apa yang pernah dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah salah seorang sahabat yang di zaman awal Islam, beliau ni anak muda yang seorang yang tampan, seorang yang kalau dalam apa istilahnya, hidupnya dibesarkan dalam keadaan dia dimanjakan, dan kemudian hidupnya mewah, kan. Allahumma salli ala Muhammad. Kaya, mewah. Betul Bonda Nasir. Macam mana seorang anak muda, kita kalau bercakap tentang boleh ke orang yang dah terbiasa dengan kemewahan nanti nak menjadi pejuang Islam? Kan? Dan tengok Mus'ab bin Umair, dia adalah salah seorang daripada sahabat yang awalnya adalah orang kaya, kan. Sampailah dia mengikut pelajaran daripada Nabi SAW yang ketika itu di rumah Al-Arqam. Maka daripada situ dia memeluk agama Islam sehinggalah dia dibuang oleh keluarganya. Kan, bayangkan, yang paling ditakutinya itu adalah ibunya, dan dia dibuang oleh ibunya sendiri kerana agama itu, ya Karim. Dan Allahumma salli ala Muhammad, dia antara lainnya dikenal Puan Nasriah sebagai duta ke Madinah, duta pertama Islam yang dihantar oleh Nabi SAW. Kenapa tak hantar sahabat-sahabat yang lebih senior? Kenapa tak hantar sahabat-sahabat yang namanya lebih besar? Kenapa dihantar Mus'ab bin Umair? Masya Allah, tabarakallah. Rupanya bila Mus'ab ke sana, dia adalah seorang yang cerdas, seorang yang bijak, sampailah ramai orang yang masuk Islam di Madinah. Ini peristiwa sebelum hijrah lagi. Dan ramai yang sudah masuk Islam sebelum hijrah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu besarnya jasa Mus'ab. Sehinggalah beliau yang bernama Mus'ab, sahabat besar ini, ketika mana peperangan Uhud, Allahumma salli ala Muhammad, kita baca sejarahnya tentang ketika mana dalam peperangan itu, dalam keadaan kucar kacir umat Islam, beliau mahu mempertahankan Rasulullah SAW. Sampaikan panji yang dipegangnya itu, tangannya sebelah sudah terpotong dan kemudian dipegang oleh tangan yang sebelah lagi, kemudian terpotong lagi, dan sampailah dia memegang panji itu dengan mulutnya, dan sampailah dia ditombak. Allahumma salli ala sayyidina. Begitu antara yang disebutkan dalam sirah dan bagaimanakah Mus'ab bin Umair, dan antara lainnya disebutkan, ya Karim,
bagaimana beliau ini antara sahabat yang kata sahabat besar, kami datang ke Madinah dan ada dalam kalangan kami yang belum sempat untuk merasai kejayaan yang besar kerana Islam selepas itu berkembang dan terus berkembang dan menguasai dunia bahkan sampai zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Harta bagi umat Islam itu sudah bertimbun-timbun. Kalau hari ini kita sibuk nak mencari harta, tapi dengan Islam sebenarnya hidup dengan cara yang benar, bukan kita yang perlu mencarinya, bahkan harta itu datang sendiri dan sampai keadaannya macam tu. Dan antara sahabat yang disebutkan kami datang ke Madinah dan ada sahabat yang tak sempat untuk merasai semua itu, antaranya adalah Mus'ab bin Umair. Dan Allahumma salli ala Muhammad, tengoklah seorang sahabat yang dulunya hidup mewah, dulunya dimanjakan, tetapi ketika mana dia memeluk Islam, dia dibuang oleh keluarganya dan dia hidup dalam keadaan yang sangat dhaif kerana mengikut kepada agama. Yang kita tidak bercakap tentang hari ini, tapi bercakap tentang pada masa itu memang susahnya dalam perjuangan. Pada awal-awal Islam itu khususnya sangat dhaif dan beliau syahid di medan Uhud. Ini orang-orang yang kita nak kenang dan orang-orang yang kita nak usahakan supaya ya Allah jadikanlah kami supaya dapat mencontohi walau sedikit sahaja jasa-jasa orang-orang yang hebat-hebat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini muhsin yang sungguh-sungguh kan. Ya Karim. Wallahu a'lam, apakah kita sanggup kalau di tempat seperti mana Mus'ab bin Umar nak meninggalkan harta yang dah terbiasa hidup mewah dan dimanjakan, sanggup tak kita tinggalkan? Dan apakah lagi sanggup untuk dihalau oleh ibu sendiri sampai ke tahap itu? Ya Karim. Terima kasih Bunda Nasriah. Ya, Islam dah ada di setiap rumah. Dan di Madinah itu antara jasa besar Mus'ab bin Umair ketika mana beliau menjadi duta Islam ke Madinah. Ya Karim. Dan mudah-mudahan kita juga dapat menjadi duta Islam pada hari ini, insya-Allah. Kan, jadilah duta Islam di tempat masing-masing. Dan kalau di tempat kita itu ada, paling tidak kalau kita belum mampu untuk menjadi duta Islam kepada orang yang bukan Islam, jadilah duta Islam kepada sesama Islam dahulu. Dan kerana berapa banyak Islam yang Islamnya itu pada hari ini perlu diislahkan, paling tidak kitalah dutanya, insya-Allah. Baik. Soalan berdasarkan ayat yang kita dah baca tadi, apakah syarat penerimaan sesuatu amalan dan apakah dalilnya? Apa syarat sesuatu amalan? Ada syarat ke sesuatu amalan? Baik. Dalam Ibnu Katsir menyebutkan, bagi orang yang mengikhlaskan dirinya untuk Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengikhlaskan diri, maka terdapat dua syarat agar amalan itu diterima. Sebab tu ini antara doa yang kita selalu baca kan selepas solat itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa an a'mala salihan tardah. Amalan yang Allah redha, bukan sekadar buat amalan amal soleh, tapi amal soleh yang Allah redha. Kan? Maka ada dua syarat agar amalan itu diterima. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu dilakukan hanya semata-mata kerana Allah. Kita ni, saya sendiri pun dalam bab ini, ini bab niat kita, kita melakukan sesuatu ikhlas, betul-betul semata-mata kerana Allah. Itu tak mudah sebenarnya, tapi itulah namanya ikhlas. Ikhlas itu adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selalu saya gambarkan kalau di tangan saya ini ada sebotol air. Di dalam air ini asalnya bukanlah air jernih, bukan air jernih. Maka saya mengeluarkan
kekotoran yang ada di dalam air ini sampai dia boleh menjadi jernih, maka proses untuk saya mengeluarkan kekotoran dalam air ini sampai ia menjadi jernih, itulah yang dinamakan dengan suci. Namanya ikhlas. Ikhlas. Maka ikhlas itu kita memang selalu sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah dengan erti kata jangan sampai kita melakukan lagi sesuatu di atas muka bumi ini kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita bercakap tentang itu menjadi motivasi kita buat kerana mak kita, buat kerana ayah kita, buat kerana anak kita, buat kerana pasangan kita, buat kerana harta, buat kerana sekian dan sekian dan sekian. Tetapi murnikanlah ia sampai segala sesuatu tu memang kita lakukan kerana Allah. Supaya apa? Supaya amal kita ini benar-benar diterima di sisi Allah. Itu ikhlas. Ikhlas itu suci. Dan suci itu adalah terkait dengan sebelumnya ada kekotoran dan kita mengeluarkan kekotorannya itu sampailah ia putih, sampailah ia jernih, sampailah ia bersih, suci, maka itulah yang dinamakan dengan ikhlas. Dan kerana ada satu lagi yang disebut dengan suci, namanya safiyun. Safi. Kita sebut sufi. Safiyun itu juga suci, tetapi ia tidak perlu dengan sebelumnya itu didatangi dengan kekotoran. Dia berbeza dengan ikhlas. Allahumma salli alaihi wasallam. Maka disebutkan di sini perkataan ikhlas, memang ikhlas itu satu benda yang tak mudah dilakukan kerana kita nak kena keluarkan segala kotoran itu. Dan kerak-kerak yang ada itu kena dihilangkan. Dan yang keduanya, apakah syarat amalan itu diterima? Syarat yang kedua adalah ketika ia dilakukan. Kalau tadi terkait dengan di sini, di dalam hati kita ini. Tapi kalau di luar, pelaksanaannya itu, lakukanlah ia dengan mengikut syariat. Dia perlu bertepatan dengan syariat. Maka ini dua syarat. Sebab itu bila kita bercakap tentang melakukan sesuatu berpandukan dalil, Quran dan juga sunnah, ijma' ataupun qiyas, itu supaya kita melakukan sesuatu amal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukanlah semata-mata untuk bercakap tentang kena tahu ke? Allah Ta'ala alam. Saya tidaklah menyuruh untuk sampai kena tahu sedetail-detailnya, tapi paling tidak berusahalah untuk mengetahui sesuatu itu, adakah benar saya buat ini berdasarkan syariat. Dan kalaupun kita tidak boleh mengkaji Alkitab dan juga As-Sunnah itu sendiri, maka tanyalah kepada orang yang kita yakini mereka ini adalah orang yang ahli dalam syariah. Supaya kita tidak melakukan sesuatu tanpa dalil, ataupun kita melakukan sesuatu kita melakukan sesuatu tanpa asas yang jelas. Itu lebih tepat, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Oleh itu, sesiapa yang ikhlas namun amalnya tak benar. Ada orang yang dia buat kerana Allah tapi tidak bertepatan dengan syariat, maka tidaklah juga ia diterima. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Niatlah sembahyang subuh. Saja aku sembahyang subuh kerana Allah Ta'ala. Solat subuh tu kerana Allah. Tapi sebab dia tak belajar solat subuh tu macam mana, dia pergi solat subuh 3 rakaat. Dan sekalipun niatnya kerana Allah, ikhlas betul-betul kerana Allah, tapi kerana dia tidak bertepatan, maka ia tidak diterima. Maaf. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, so itu syarat penerimaan suatu amal. Keduanya, kita sedikit lagi insya-Allah. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapakah amalan yang disertai riya tertolak? Dan mengapakah bid'ah tertolak dan tidak diterima di sisi Allah? Maka As-Sa'di menyebutkan sesiapa yang mengikhlaskan dirinya, menghadapkan hatinya kepada Allah
dan berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam ibadahnya kepada Tuhannya dengan menepati syariat yang diturunkan olehnya, mereka itu sahajalah yang merupakan ahli syurga. Dapat difahami di sini disebutkan dalam As-Sa'di, ya, dengan arti kata walaupun syurga itu hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, hakikatnya kita kena faham begitu, tetapi ini dengan arti kata orang yang benar-benar layak untuk mendapatkan syurga Allah seharusnya adalah orang yang mereka itu ikhlas, hatinya itu menghadap Allah semata-mata, dan dia buat itu dalam keadaan yang terbaik, iaitu menepati syariat, dan itulah syarat untuk amal itu diterima, dan insya-Allah itu melayakkan insya-Allah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dapat difahami daripada ayat ini, sesiapa yang tidak bersifat dengan sifat tersebut, maka mereka adalah ahli neraka yang terbinasa. Ini sekali lagi menurut As-Sa'di. Maka tiadalah keselamatan kecuali bagi orang-orang yang ikhlas menyembah Allah dan mengikuti para rasul. Sebab itulah riya. Maksud riya? Riya ini menunjuk. Dia ada disebutkan dengan riya, mahu dilihat. Riya ni orang yang mahu dilihat oleh orang lain. Ada yang disebutkan dengan sum'ah. Sum'ah ni orang yang mahu didengar oleh orang lain. Ini saya pernah bincangkan dulu dalam 25 penyakit dan juga penawar hati. Okay, siapa yang dah pernah dengar jelas tentang semua penyakit-penyakit hati itu, kita kena tahu, dan supaya kita tahu pula apakah rawatan pada hati kita ini agar dia tidak sakit. Dan satu lagi namanya adalah ujub. Ujub. Yang biasa kita sebut adalah riya. Tetapi perlu berhati-hati juga dengan ujub ini. Kerana ujub dia tidak semestinya melakukan sesuatu yang penting orang nampak, yang penting orang ataupun yang penting ia didengari. Dia tak sebenarnya suka untuk didengari. Tapi ujub ini adalah dia tak kisah pun. Kalau alah orang tak tengok pun, orang tak dengar pun, aku tahu aku yang buat. Dia takjub pada diri dia. Ini lebih mencabar sebenarnya, kan. Ya, nampak macam baik, macam tak kisah. Aku tak adalah riak sangat. Aku tak kisah pun. Tapi hati-hati dengan ujub. Allahumma salli ala Muhammad. Dan ini semua bila ia ada, maka sebenarnya seseorang itu sudah melakukan selain Allah. Kemahuannya itu bukanlah kepada Allah, tetapi dia mahukan selain Allah. Maka selain Allah itulah yang menyebabkan amal tidak diterima, dan dalam qaul mukhalafahnya menyebabkan dibalas dengan neraka, dan juga kalau yang melakukan itu diterima diganjarkan dengan syurga. Begitu menurut pendapat di sini, insya-Allah. As-Sa'di menuliskan tentang perkara ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan seterusnya kita lanjutkan pada soalan yang kedua. Siapakah yang berhak masuk ke syurga dengan kelebihan dan kemuliaan yang diberikan Allah? Sekali lagi, ini masih lagi membicarakan tentang ikhlas. Yang layak dimasukkan ke dalam syurga iaitulah mereka yang menyerahkan diri kepada Allah, iaitu mereka yang ikhlas dalam beragama. Kerana Allah. Kerana ada yang beragama. Kita nampak dia beragama. Kalau perempuannya bertudung, kalau nampak bersolat, nampak dia selalu infak, tetapi beragama sahaja itu belum memadai, kerana perlu beragama kerana Allah. Begitu. Dan dikatakan juga kepada mereka yang ikhlas adalah mereka yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, atau mereka yang merendahkan diri dan menyerahkan diri kepada Allah. Kerana asal agama Islam adalah menyerahkan diri sepenuhnya. Itu Islam. Udkhulu fis-silmi kaffah. Sebab tu masuk Islam itu berusahalah masuk ke dalamnya seluruhnya. Menyerahkan diri sepenuhnya. Kalau Allah kata begini sistem pendidikan, maka ikuti sistem itu. Begini sistem keuangan, maka ikuti sistem itu. Dan begini sistem kekeluargaan, maka ikuti sistem itu. Berserah diri sepenuhnya. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Dan dikhususkan pula sebutan wajah. Kalau kita lihat ayat
yang terakhir ini, bala man aslama wajhahu, mereka yang aslama wajhahu, wajahnya kepada Allah. Maka dengan disebutkan khusus sebutan wajah dekat sini kerana seorang manusia apabila merendahkan mukanya di dalam sujud, maka sudah tentulah tidak akan ragu-ragu untuk dia merendahkan seluruh anggota badannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kalau seseorang yang merendahkan mukanya untuk sujud, merendahkan mukanya untuk sujud, tiba-tiba kaki dia diangkat ke atas? Ada ke? Dia sujud tapi kaki dia tak turunkan juga. Dia hanya mukanya saja, kakinya terangkat. Saya tak tahu kalau ada orang sujud macam tu kan, macam mana sujud kaki terangkat ke atas. Ataupun kalau dia nak sujud, dia tinggalkan badan dia dekat atas, tapi dia cabut kepala dia sekejap, okey, kepala saja sujud, kepala saja sujud, yang lain tinggal. Ada yang macam tu pasal malas nak bergerak seluruh anggota badan, maka biarlah wajah saja yang sujud. Ada ke macam tu? Tak ada kan? Saya tak tahulah kalau ada, kecuali lah dalam cerita-cerita dongeng. Itu bab lain lah kan. Dan dia boleh tanggal kepala sekejap, letak kat tepi sekejap. Itu bab cerita-cerita lain. Tapi sebagai manusia yang biasa kita tengok, mereka yang sujud itu adalah orang yang wajahnya itu ke bawah, dan ketika mana wajah boleh diturunkan ke bawah, maka seluruh anggota akan ikut turut serta turun. Saya tak pernah tengok lagi orang yang sujud tapi badannya tinggal, ataupun dia sujud tapi tangan dia tinggal dekat atas, ataupun dia sujud muka dia, telinga dia ditinggalkan dekat atas. Wallahu a'lam, saya tak pernah tengok lagi. Dan ini memberikan gambaran kenapa perkataan ini wajah bala man aslama wajhahu, wajah itu nak memberikan gambaran kalau orang itu dia sujud dengan wajahnya, maka anggota lain juga akan turut sujud tanpa ragu-ragu, insya-Allah. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Al-Baghawi menyebutkan, maka kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang ikhlas. Itu harapnya insya-Allah. Ya Allah, jadikan kami ini adalah hamba-Mu yang ikhlas. Tak mudah tuan-puan, tapi kita khawatir amal kita ini tidak diterima hanya kerana penyakit yang kita ada, namanya tidak ikhlas. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin ya Karim. Dan yang terakhirnya, sudah saya serahkan semula kepada siapa yang malam ni? Puan Safinas. Sebelum saya serahkan, ini yang terakhir, insya-Allah. Yang terakhirnya adalah mengapakah wajah. Wajah pada ayat ini disebut dengan dhamir bala man aslama wajhahu. Bukan disebutkan dengan bala man aslama wajhahum, wajah mereka, tapi kenapa wajhahu, wajah dia dalam bentuk seorang. Why? Kan bagus kalau semua orang wajahnya sujud. Kan itu lebih nampak unite, dan itu nampak lebih hebat. Tetapi di sini disebutkan dengan dhamir hu sahaja. Antara lain yang disebutkan dalam Al-Misbah, iaitulah penggunaan bentuk tunggal dimaksudkan untuk mempertegas tindakan masing-masing orang per orang. Saya tu bala man aslama wajhahu, nak bagi tahu yang menyerahkan diri sungguh-sungguh wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan hu dekat situ, nak mempertegaskan setiap daripada kamu ni, bukannya kolektif, tapi kamu seorang-seorang tolong perhatikan macam manakah setiap daripada kita ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, penggunaan bentuk tunggal itu mengisyaratkan bahawa tidak ada yang masuk syurga kerana dibawa oleh orang lain. Ini antara yang dinyatakan ataupun dikemukakan bahawa jangan sampai kita
mengharapkan orang lain yang nak bimbing kita masuk ke syurga. Kan? Selalu kita tolonglah kami kamu jadi anak soleh nanti bimbing ayah masuk syurga ya. Kan? Dia nak anak dia jadi anak soleh tapi dia toleh. Kan? Tak pernah anak soleh pun. Jangan harapkan begitu dulu. Kan? Kerana setiap orang itu akan dinilai mereka. Walaupun kita bicarakan tentang nanti hak mutlak syurga ataupun neraka itu hanyalah milik Allah. Dialah yang akan menentukan. Tetapi setiap individu itu kena jaga sungguh-sungguh. Dan masing-masing orang berjuang dengan dirinya sendiri. Kita ni sama-sama berjuang. Tetapi setiap daripada kita ini sedang berjuang dengan diri kita masing-masing. Dan masing-masing dalam kalangan kita ada, kalau di Zoom sekarang ini ada sekitar 20 orang. Maka sekitar 20 orang ini ganjaran yang kita lakukan pada malam ini pun, pada saat ini pun, itu sesuai dengan karya dan juga pengabdian. Sudah pastilah saya yang bercakap, yang menyampaikan tidaklah sama dengan orang yang mendengar. Dan tidaklah sama orang yang mendengar dengan ketekunan dengan mendengar tanpa ketekunan. Tidaklah sama orang yang mendengar dengan penuh adab dengan orang yang mendengar tanpa adab. Tapi insya-Allah di sini semuanya orang yang mendengar dengan penuh ketekunan dan juga adab, insya-Allah. Tapi poin dia adalah setiap daripada kita itu diberikan ganjaran itu sesuai dengan masing-masing. Sebab itu di sini disebutkan bala man aslama wajhahu, walaupun selepas itu cakap tentang jamak balik, ramai-ramai balik, tapi pada wajhahu ini dalam bentuk dhamirnya huwa, dia. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kita dapat mengingatkan diri kita supaya kerana setiap kita dihitung, maka fikirkanlah macam mana setiap daripada kita ni nak melakukan amal yang lebih baik. Esok lebih baik, lusa lebih baik, nanti akan lebih baik. Kerana kitalah yang perlu bertanggungjawab terhadap tangan yang Allah bagi. Dan Puan Sofinas tak bertanggungjawab terhadap tangan saya. Kan? Kitalah yang bertanggungjawab terhadap mata yang Allah beri. Kerana tak mungkin Bona Nasriah kena bertanggungjawab pula pada mata saya, sedangkan saya yang melihat. Begitulah selain itu. Maka yang kita nak fikirkan, bagaimana saya boleh melakukan amal soleh. Kan? InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihazal qadar. Cukup untuk sekadar ini malam ini, dan saya serahkan terlebih dahulu majlis ini kembali kepada Puan Sofinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sebelum kita menutupkan majlis, saya ingin bertanya kepada participants. Ada yang ingin bertanya soalan kepada Ustaz? Dipersilakan kalau nak bertanya soalan. Saya Ustaz, selama ni dok dengar juga yang kalau kata macam anak-anak yang hafal Al-Quran kan, katanya kalau menghafal Al-Quran tu nanti ibu ayahnya tu dapatlah syafaatnya masuk ke syurga tu. Tapi tadi dengar yang Ustaz cakap tu, tapi yelah syurga neraka ni milik Allah kan. Cumanya macam orang lain tak boleh memberi tu, so maksudnya kalau macam anak-anak kita yang hafal Al-Quran ni, kita tak dapat apa. Dia bukanlah sampai begitu. Sebab tu tadi dalam menjelaskan tentang mengisyaratkan kepada kita bahawa jangan sampai kita ni kalaupun anak kita menghafal Al-Quran, itu juga kerana ibu ayahnya kan. Kerana kalau ibu ayah itu tidak bersungguh-sungguh dalam mendidik anak-anak untuk anak-anak itu menghafaz Al-Quran, harus barang diingat antara perkara penting untuk anak-anak, khususnya pada zaman inilah, kita cakap tentang zaman ini dalam keadaan ketaatan, maka ketaatan ibu ayah, kesalehan mak dan juga ayah itu sebenarnya menjadi insurans besar kan, kepada kesalehan anak-anak, termasuklah kesalehan anak-anak itu dengan kemampuan mereka untuk menghafaz Al-Quran.
dan juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Maka akhirnya kembali kepada kendati pun anak-anak itu walaupun ada hadis kita cakap tentang nanti ada perbincangan tentang memberi syafaat dan sebagainya, tapi asasnya kembali kepada mak ayah. Mak ayah yang macam mana dia mendidik anak-anak itu sampai pengorbanan mak ayah itu menjadikan anaknya itu adalah anak yang hafiz Quran, kan begitu. Wallahu taala alam. Oh, okay. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Nama malam ni tersasa. Ada yang nak bertanya lagi? Okay, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tentang yang ikhlas tadi tu kan. Macam mana kita nak menangani kadang-kadang setengah ibu bapa ni dia mengungkit-ungkit dengan anak-anak, macam minta dibalas apa yang mereka dah telah berkorban untuk anak-anak. Itu membezakan anak-anak. Macam mana tu Ustaz? Allahumma salli ala Muhammad. Ini panjang kalau kita nak bahaskan tentang mak ayah tu kan. Tapi asasnya adalah tak perlu diungkit lah. Itu je. Tak perlu diungkit supaya apa? Supaya anak kita ketika mana mendoakan kita dengan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, menyebabkan anak itu betul-betul menitis air matanya terhadap mak ayah yang tidak pernah mengungkit kepada anaknya. Kerana doa anak ini doa anak. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunkan dosaku, wali walidayya, dan ampunkan ibu bapaku. Dan kita doa juga warhamhum ataupun warhamhuma, berkat rahmatilah, kasihanilah mereka berdua ya Allah, kama rabbayani saghira, dan seperti mana mereka mengasihani kami ya Allah semasa kami masih kecil ya Allah. Dan anak yang mendoakan itu tanpa mengingat tentang ungkitan orang tuanya, sudah pastilah doanya itu adalah doa yang Allahu Akbar, tenang sangat-sangat dan menenangkan orang tuanya kan. Allah Ta'ala alam, memang panjang kalau kita nak bahaskan tentang. Kerana itu bila ia keluar sahaja daripada mulut mak dan ayah, dia bukan keluar itu terus keluar, dia ada di sebalik itu banyak lagi rentetan-rentetannya. Tapi itu yang menyebabkan panjang perbahasan. Saya banyak juga membicarakan dalam parenting. Tapi poin yang penting sekali adalah tolong jadi mak ayah yang tidak bercakap tentang itu kepada anak-anak, supaya nanti doa anak itu betul-betul tulus dan ikhlas, dan itulah yang paling kita dambakan daripada anak yang soleh. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak Ustaz atas ucapan, atas ilmu pada malam ni. InsyaAllah boleh mohon Ustaz bacakan doa penutup majlis kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal muallimina wal muallimat wal mujahidina wal mujahidat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Dan kepada semua, insya-Allah kelas Ustaz di bulan Ramadan akan bersiaran pada jam 8 pagi hari Selasa. Insya-Allah ya Ustaz. Nanti saya akan update jadual kepada semua. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Saya tutup record sekarang.